Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Alias. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan Cikgu Alias. Kita belajar daripada rumah. Cikgu doakan semoga kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, bersemangat untuk terus belajar bahasa Melayu walaupun kita berada di rumah. Mudah-mudahan video yang cikgu kongsikan ini dapat membantu sedikit untuk kamu meneruskan pembelajaran. Okey, jangan lupa terus bersemangat, terus tanamkan keyakinan yang kita mampu meneruskan pembelajaran walaupun berada di rumah. Kerana ilmu itu sangat penting. Baiklah murid-murid sekalian, hari ini kita akan belajar di dalam unit 14, masih lagi dalam tema 5, tajuk kecilnya lawatan patriotik. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulakan pembelajaran, eloklah kiranya kamu tahu sedikit mengenai maklumat apa yang akan kamu belajar pada hari ini. Okey, tajuknya lawatan patriotik. Kamu boleh rujuk di buku teks tahun 5 muka surat 103. Okey. Kemudian SK-nya 1.2, SP-nya 1.2.1. Objektifnya murid dapat mengecam dan membuat keputusan 2 daripada 3 mengenai bahan bacaan yang dibaca. Cikgu letakkan sekurang-kurangnya kamu dapat menjawab 2 daripada 3 respon. Okey. Aktivitinya dengan bantuan ahli keluarga, baca keseluruhan teks dan dialog menggunakan nada dan intonasi yang betul. Rujuk cara cikgu membaca dialog sebentar nanti. Kedua, berikan respon terhadap 4 dialog ataupun lengkapkan dalam situasi formal. Catat respon tersebut dalam ruangan yang telah disediakan dengan kemas dan teratur. Okey, untuk murid-murid cikgu, mereka ada modul yang telah diberikan oleh cikgu dan kamu semua bergantung kepada guru kelas masing-masing. Okey, baiklah, seterusnya. Okey, kemahiran ini adalah kemahiran dengar dan tutur. Kamu boleh rujuk buku surat 103. Okey, tajuknya lawatan patriotik. Encik Nazri sekeluarga ingin mengadakan lawatan patriotik. Mereka melayari Instagram untuk mengetahui lokasi tersebut. Cikgu pasti kamu mesti tahu mengenai dengan Instagram. Dan kebanyakan kamu semua sudah mempunyai Instagram. Okey, baiklah, seterusnya. Ini adalah bahan atau maklumat yang dijumpai oleh mereka ketika mencari maklumat. Yang pertama, Tugu Negara. Pernahkah kamu pergi ke Tugu Negara? Lokasinya berada di Jalan Parlimen, Kuala Lumpur. Siap dibina pada 8 Februari 1966. Ia merupakan simbol memperingati perjuangan prajurit yang gugur ketika mempertahankan kedaulatan tanah air. Cikgu ada cari sedikit bahan tambahan untuk kamu mengenali mengenai Tugu Negara. Tugu Negara atau Tugu Peringatan Negara merupakan sebuah patung gangsa yang mengagumkan, yang memperingati mereka-mereka yang gugur dalam perjuangan untuk membebaskan tanah air tercinta, terutamanya mereka-mereka yang menentang penjajahan Jepun semasa Perang Dunia yang Kedua, iaitu di antara 1935 sehingga 1945, dan darurat tanah Melayu yang berlangsung dari 1948 sehingga 1960. Okey, kumpulan tentera yang terdiri daripada 7 orang tentera itu, setiap satu figura melambangkan kepimpinan, penderitaan, perpaduan, kewaspadaan, kekuatan, keberanian dan pengorbanan. Okey, jadi 7 orang yang berdiri ni, yang berada di sini ni ada maksud yang tersendiri. Okey, bukan sengaja diukir begitu. Baiklah, mari kita lihat maklumat yang kedua. Maklumat kedua ialah Memorial Pengisytiharaan Kemerdekaan. Lokasinya terletak di Jalan Parameswara, Bandar Hilir, Melaka. Dibuka secara rasmi pada 31 Ogos 1985. Sebuah memorial yang menyimpan dokumen dan artifak berkaitan dengan kemerdekaan. Di sini
disimpan semua dokumen berkenaan dengan kemerdekaan kita. Segala dokumen, perjanjian, persefahaman dan bahan-bahan lain disimpan di sini. Okey, sedikit maklumat lagi cikgu cari untuk kamu baca. Bangunan ini dibina pada tahun 1911. Sebelum itu, bangunan ini dikenali sebagai Kelab Melaka. Bangunan ini juga digunakan untuk kegiatan sosial oleh golongan atasan dan pegawai-pegawai kerajaan pada zaman penjajahan Inggeris. Setelah merdeka, kelab ini dibuka kepada orang ramai. Kemudian pada 31 Ogos 1985, bangunan ini dijadikan memorial yang memuatkan segala dokumen tentang kemerdekaan. Oleh itu, kalau kamu nak tahu berkenaan dengan sejarah kemerdekaan tanah Melayu, bolehlah kamu pergi ke sana untuk mencari maklumat mengenai kemerdekaan negara kita. Okey, baiklah kita pergi gambar yang ketiga. Istana Negara. Inilah lambang kemegahan negara kita. Istana Negara iaitu lokasinya di Jalan Tuanku Abdul Halim, Kuala Lumpur. Digunakan secara rasmi pada 15 November 2011. Masih baru lagi. Simbol kedaulatan negara dan raja berperlembagaan serta prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Sedikit tambahan lagi maklumat. Istana Negara iaitu Jalan Duta ialah sebuah kompleks istana Malaysia yang terletak di Jalan Duta, Kuala Lumpur, Malaysia. Secara rasminya istana ini digunakan pada 15 November 2011 bagi menggantikan Istana Negara di dalam istana sebagai tempat bersemayam kediaman rasmi yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Malaysia. Istana ini telah diserahkan kepada Pentadbiran Istana Negara pada 18 Oktober 2011 dan beroperasi sepenuhnya pada 9 November 2011. Siapa pernah pergi Istana Negara pasti kagum melihat keindahan seni bina yang terukir di istana tersebut. Sangat indah, sangat cantik dan sangat luas kawasannya. Jika kamu ada peluang, silalah ke sana. Baiklah, kita teruskan kepada aktiviti kita. Okey, membuat keputusan. Tengok dialog yang ada dalam buku teks tersebut. Perbualan di antara Encik Nazri dan anak-anaknya, iaitu Afifi, Azrul dan Asnita. Baik, mari kita mulakan. Selamat petang semua. Adakah kamu telah mengenal pasti lokasi yang ada nilai sejarah dan patriotisme dalam Instagram? Sudah ayah, maklumat dan gambar yang diberikan. Kamu kena berikan respon. Kemudian anaknya Azrul menjawab, izinkan abang memberikan pandangan. Kita tidak boleh pergi serentak Istana Negara melihat kebanggaan rakyat. Kemudian Tugu Negara kenang pejuang keamanan. Dia bantu kamu memberi frasa. Kamu perlu membina ayat yang lengkap. Okey. Seterusnya Asnita menjawab, pada pendapat kakak, baik juga jika kita ke Melaka untuk sambungkan ayat itu. Seterusnya Afifi menjawab, pada pendapat adik pula, kita boleh, kamu kena sambung ayat itu. Seterusnya Encik Nazri menjawab, baiklah anak-anak, ayah bangga kerana kamu semua berminat kerana walau bagaimanapun keputusan ayah ialah apa? Alasan ayah apa? Anak-anak jawab, terima kasih ayah. Baiklah, cikgu akan bantu dengan cadangan jawapan di sini. Dan kamu boleh olah jawapan mengikut kesesuaian dan kemahiran kamu membina ayat sendiri. Baiklah, mari kita lihat apa yang Afifi akan jawab. Sudah ayah, maklumat dan gambar yang diberikan sangat membantu kami. Kamu boleh olah jawapan yang lebih menarik. Seterusnya Azrul berkata, izinkan abang memberikan pandangan. Kita tidak boleh pergi ke semua tempat secara serentak. Oleh itu, abang cadangkan kita ke Istana Negara dahulu untuk melihat simbol kedaulatan negara. Istana Negara merupakan kebanggaan rakyat. Kemudian kita ke Tugu Negara. Di sana kita dapat memperingati pejuang negara. Tugu Negara merupakan simbol kenang buat pejuang keamanan. Kamu boleh ubah dan olah jawapan sendiri. Seterusnya,
Asnita pula, pada pendapat kakak, baik juga jika kita ke Melaka untuk mendapatkan maklumat mengenai bagaimana negara kita mendapat kemerdekaan, kerana di sana tersimpan, maafkan cikgu ya, tersimpan semua dokumen artifak mengenai kemerdekaan negara kita. Ini cadangan jawapan. Seterusnya, pada pendapat adik pula, kita boleh pergi ke memorial pengisytiharan kemerdekaan kerana kita dapat melawat tempat sejarah sambil bercuti di sana. Maafkan cikgu, sambal pula. Sambal pun nak makan. Sambil bercuti di istana. Sambil bercuti di sana. Ini cadangan ATP. Baiklah, kita lihat apa cadangan Encik Nazir dan keputusan Encik Nazir ayahnya. Baiklah anak-anak, ayah bangga kerana kamu semua berminat ke tempat yang bersejarah kerana ramai antara kita masih tidak tahu sejarah negara kita. Walau bagaimanapun, keputusan ayah ialah kita pergi ke Tugu Negara, kemudian ke Istana Negara dahulu. Alasan ayah kerana tempat ini berhampiran dengan tempat tinggal kita. Ini adalah cadangan jawapan. Terima kasih ayah. Baiklah, cikgu harap jawapan-jawapan cadangan cikgu tadi dapat membantu kamu untuk memberi jawapan yang lebih baik daripada cikgu. Okey? Yang saja daripada cikgu ucapkan semoga teruskan belajar, terus berjaya untuk menuntut ilmu bahasa Melayu. Terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe butang channel Cikgu Alia untuk kamu dapat lagi video-video yang terbaru daripada cikgu. Jaga diri, kita jaga semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.